Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan yakni Serambi Ilmu Online dengan pelajaran atau ilmu tasawuf, yang mana kita membuka pada hari ini kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang kita masuk falahul fadlu wal ihsan wa ni'mah, iaitu penjelasan tentang tauhidul af'al. Maksud tauhidul af'al iaitu beriman bahawa segala sesuatu perbuatan, segala sesuatu kejadian, segala sesuatu yang berlaku di alam ini semuanya merupakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan hakikatnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka oleh sebab itu disebutkan di sini falahul fadlu wal ihsanu, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Falahul fadlu wal ihsanu wan ni'matu wat tawlu wal imtinanu idh kana qadiran an yasubba ala ibadihi anwa'al azabi wa yabtaliyahum bidurubil alami wal awsabi walau fa'ala dhalika lakana minhu adlan. Yang bermaksud, artinya adalah bagi Allah Ta'ala itu memberi kelebihan dan hambanya, dan memberi ia kebajikan akan hambanya, dan memberi nikmat akan hambanya, dan memberi anugerah akan hambanya, dan memberi rahmat akan hambanya. Dan sekaliannya itu semata-mata anugerah bagi hambanya. Kerana Allah Ta'ala itu yang berkuasa atas bahawasanya naungi atas hambanya. Itu dengan beberapa bagai daripada azabnya. Dan kuasa Allah Ta'ala itu bahawa menurunkan bala atas mereka itu dengan beberapa bagai daripada segala kesakitan dan beberapa bagai daripada penyakit. Dan jika mengerjakan Allah Ta'ala akan yang demikian itu, nescaya adalah Allah Ta'ala itu adil. Tiada zalim, kerana Allah Ta'ala itu mengerjakan ia barang yang dikehendakinya. Tiada sesuatu yang menegah akan dia, seperti firman Allah Ta'ala. Jadi apapun yang berlaku ini daripada nikmat, kebaikan, iaitu susah, ujian, balak dan lain-lain, sakit dan semuanya, itu semua adalah datang daripada Allah SWT semata-mata. Jadi apa yang berlaku seperti musibah juga datang daripada Allah semata-mata. Hanya sahaja tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau ada perbuatan yang buruk, kita tak nisbahkanlah. Kita kata ni Allah yang mencuri, Allah yang buat. Kita tak kata macam tu, tak boleh. Ta'aduban, kerana beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Tapi hakikatnya segala sesuatu yang berlaku di alam ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Ini adalah tauhidul af'al. Seperti firman Allah Ta'ala, fa'alun lima yurid. Apa yang dimaksud dengan fa'alun lima yurid? Allah Ta'ala itu memperbuat bagi barang yang dikehendakinya. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menjadikan. Fa'alun lima yurid. Dialah yang berbuat pada segala apa yang dikehendakinya. Jadi segala yang dikehendakinya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua. Dan seperti firman Allah Ta'ala lagi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang artinya, dan tiada ditanya ia, ditanyai akan dia daripada barang yang diperbuatnya, dan adalah hambanya itu ditanyai akan dia barang yang diperbuatnya. Jadi hakikatnya yang dia tidak akan ditanya, dipersoalkan apapun yang Allah SWT lakukan. Dia yang maha kuasa, dia yang maha
berkehendak, dia buat apa yang dia kehendaki, dia tidak akan dipersoal apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun, mereka iaitu kita hamba-hamba ini yang akan ditanya apa yang kita buat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita yang justru akan ditanya. Wa annahu yusibu ibadahu ala ta'ati bihukmil karami wal wa'di la bihukmil istihqaqi wal luzumi lahu idh la yajibu alaihi li ahadin fi'lun wa la yutasawwaru minhu zulmun wa la yajibu li ahadin alaihi haqqun. Yang bermaksud artinya, dan wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu harus memberi pahala. Jadi Allah memberi pahala itu harus, bukan wajib. Akan hambanya atas berbuat segala taat dengan hukum kemurahannya, iaitu dengan karam, iaitu kemuliaan Allah SWT, wal wa'di, dan janjinya. Jadi Allah dah janji nak bagi, Allah bagi. Kerana innallaha la yukhliful mi'ad. Bukan wajib bagi, mesti bagi, tak. Bukan dengan hukum mustahak, iaitu la bihukmil istihqaq, iaitu wajib untuk bagi. Wa luzumillahu, dan bukan hukum lazim, iaitu kalau dia buat mesti dapat. Lazim ni adanya ni mesti ni, adanya ni mesti ni. Tak. Allah SWT nak bagi, tak nak bagi, tak nak bagi. Idh la yajibu alaihi li ahadin fi'lun, kerana tidak wajib atas Allah Ta'ala itu perbuat sesuatu yang tiada tasawur daripada Allah Ta'ala itu zalim. Dan tiada wajib bagi seorang atas Allah Ta'ala sesuatu hak. Jadi tak wajib bagi seorang atas Allah Ta'ala sesuatu hak. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita tahu ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, di mana kita i'tiqad dengan tauhidul af'al. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang dinukil atau diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimani dalam kitab Siyarus Salikin pula menjelaskan wa anna haqqahu fit ta'ati wajibun 'alal khalqi bi ijabihi 'ala alsinati anbiya'ihi la bi mujarradil aqli lakinnahu ba'atha ar-rusula wa adhhara sidqahum bil mu'jizati dhahirati faballaghu amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu fawajaba 'alal khalqi tasdiquhum fima ja'u bihi. Yang bermaksud, dan bahawasanya hak Allah Ta'ala pada berbuat taat akan dia itu wajib, wajib atas makhluk, biijabihi ala alsinati anbiya'ihi, dengan diwajibkan akan dia oleh Allah SWT, la bimujarradi fi'li, atas lidah segala anbiya'nya alaihissalam, tiada dengan semata-mata akal. Yang ini wajib atas orang yang akal balik itu berbuat taat akan Allah Ta'ala, bukan hanya sekadar dengan kewajipan oleh akal, tetapi adalah Allah Ta'ala itu membangkitkan akan segala rasulnya dan menzahirkan, membangkitkan itu bi'athah, mengutus akan segala rasulnya dan menzahirkan ia akan benar mereka itu dengan dalil mukjizat yang pada tangan segala mereka itu. Jadi Allah SWT mengutus para nabi dan rasul dan diberikan mukjizat sebagai dalil yang mana apa yang mereka kata itu benar. Jadi atas dasar syarak. Jadi kerana dia dah benar, maka apa yang mereka bawa kita iman dan kita lakukan. Itu maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ia benar mereka itu dengan dalil mukjizat yang pada tangan segala mereka itu. Maka wajib mereka itu menyampaikan akan segala suruh Allah itu. Jadi wajib mereka itu menyampaikan akan segala suruh Allah itu dan menyampaikan akan segala yang ditegahkan kepada segala makhluk dan menyampaikan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan orang yang berbuat ibadat itu dengan syurga, dan dijanjikan akan orang yang berbuat maksiat itu dengan neraka. Ini dia. Maka wajib atas segala makhluk yang akil balik itu membenarkan akan segala rasul pada barang yang mendatangkan mereka akan dia dan membenarkan segala barang yang mengkhabarkan mereka akan dia, kerana sekaliannya itu daripada Allah Ta'ala jua. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan bahawasanya Rasulullah itu tiada berkata akan sesuatu daripada kehendak dirinya. Tiada ia berkata melainkan wahyu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Wallahul hadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dah jelas. Dah jelas tentang wajibnya kita beriman. Wajibnya kita
mentaati segala perintah Allah dan membenarkan segala yang sampai kepada kita melalui jalan para rasul dan anbiya, sama ada iaitu yang sampai kepada kita pada perkara-perkara yang bersifat taklifi, perkara urusan yang baik, dan begitu juga segala yang sampai kepada kita yang bersifat dengan sifat iaitu bersifat sam'iyat, iaitu perkara-perkara yang kita dengar dan kita imani, wajib kita lakukan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sebagai wajib secara syarak. Lalu disebut di sini oleh muallif rahimahullah sifat-sifat para rasul alaihimussalam. Sifat-sifat para rasul alaihimussalam. Syahdan, wajib atas tiap-tiap mukallaf yang akil baligh itu bahawa mengetahui ia dan mengiktikadkan akan barang yang wajib bagi sekalian Rasul alaihimussalatu wassalam dan yang mustahil akan mereka itu dan yang harus bagi mereka itu alaihimussalam. Maka wajib pada hak mereka itu 4 sifat. Jadi setelah itu kita kena tahulah, kita seorang mukallaf wajib beriman dengan para rasul. Pertama sekali mengenal sifat-sifat wajib bagi para rasul dan nabi. Sifat wajib ni akal mengatakan tak mungkin yang namanya rasul tidak bersifat dengan sifat itu. Akal ini mengatakan it is necessary for the prophets to have to have these attributes. So they have to have these attributes. Means mereka mesti ada sifat-sifat ini. Maka wajib ada hak mereka itu 4 sifat. Yang pertama iaitu as-sidqu. As-sidqu itu artinya benar. Yakni wajib kita iktikadkan bahawasanya sekalian yang disampaikan oleh mereka itu kepada umat, mereka itu adalah benar daripada Allah Ta'ala. Jadi apa yang sampai kepada kita itu benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iktikad seperti itu. Sidq kita sebut dengan sidq, iaitu benar. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah al-amanah. Artinya kepercayaan, yakni wajib kita iktikadkan bahawasanya keadaan mereka itu tiada mengerjakan akan sesuatu yang menyalahi daripada suruh Allah Ta'ala, sama ada yang haram atau yang makruh. Jadi mereka tidak akan melakukan perkara yang diharamkan. Mereka tidak akan melakukan perkara yang tidak dimakruhkan, hatta khilafil aula. Itu yang dimaksud dengan amanah ataupun ismah. Ini. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kenapa? Kerana kalaulah mereka itu tidak bersifat dengan sifat amanah dan harus bagi mereka melakukan perkara yang diharamkan atau perkara yang makruh atau perkara yang khilafil aula, nescaya perkara haram, makruh dan khilafil aula ini menjadi suruhan, menjadi suatu yang perkara yang wajib untuk kita lakukan, kerana kita semua diperintah untuk mentaati dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dan juga anbiya dan para rasul, kerana mereka adalah sebagai uswatun hasanah. Bagaimana? Apakah kita ini disuruh untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. So yang ketiga, at-tabligh. Mahwa tabligh? Apakah itu tabligh? Artinya menyampaikan barang yang disuruh Allah Ta'ala menyampaikan kepada segala makhluk. Jadi ini barang yang yang disuruh Allah Ta'ala menyampaikan kepada segala makhluk. Kita panggil dengan tabligh. Ballighu anni walau ayah. Ballighu yakni tabligh. Yakni wajib kita iktikadkan bahawasanya adalah mereka itu menyampaikan akan segala yang disuruh oleh Allah Ta'ala, menyampaikan kepada umat mereka itu, padahal tiada menyembunyikan mereka itu sesuatu huruf sekalipun. Jadi semuanya Allah SWT sampaikan kepada para anbiya itu tabligh, menyampaikan kepada umat, menyampaikan kepada umat. Mereka tidak menyembunyikan, kerana kalau mereka menyembunyikan apa yang Allah perintahkan untuk mereka sampaikan kepada umat, nescaya mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat kepada Allah SWT, lawan kepada sifat amanah. Kerana apa? Allah memerintahkan untuk sampaikan, bukan untuk sembunyikan. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang keempat, al-fatanah. Apakah itu fatanah? Artinya bijaksana. Yakni wajib kita iktikadkan bahawasanya segala mereka itu cerdik lagi sempurna, akal mereka itu lagi bijaksana. Jadi mereka ini cerdik, iaitu sempurna akal
lagi bijaksana. Maksud dia, mereka bukan baladah, bukan bodoh. Mereka bukan yang tidak sempurna akalnya. Tidak. Mereka ini cerdik, bijak, pandai. Dan yang mustahil atas mereka itu iaitu segala lawan sifat yang empat itu. Jadi, kalau kita dah tahu sifat wajib bagi para rasul, dan maka mustahillah mereka bersifat dengan sifat-sifat lawan bagi sifat wajib. Ini dipanggil dengan sifat mustahil bagi para rasul. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Iaitu sifat empat, iaitu mustahil mereka ini kadzib, artinya dusta, lawan kepada sidq, dan khianat, artinya curang, lawan kepada al-amanah, dan kitman artinya menyembunyikan, lawan kepada tabligh, dan al-baladah artinya bodoh, lawan kepada al-fatanah. Hadiri wal hadirat hafizakumullah. Dan yang jaiz pada hak mereka itu iaitu bersifat dengan segala aradil basyariah, iaitu sifat a'rad basyariah. A'rad basyariah iaitu sifat-sifat manusiawi, yakni berperangai dengan perangai manusia seperti makan dan minum, dan tidur dan nikah dan barang sebagainya, daripada segala sifat-sifat yang tiada mengurang akan martabat ketinggian mereka alaihimus salatu wassalam. Ini risalah. Lalu kita masuk kepada perbahasan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ta'ala ba'atha an-nabiyyal ummiyal qurasyiyah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birisalatihi ila kafatil Arab wal ajami wal jinni wal insi. Dan kata-katanya lagi, iaitu artinya, dan wajib kita i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu membangkitkan, mengutus, membangkitkan tu zaman dululah. Dia terjemah literal ba'atha. Ba'atha ni ya kan artinya hari kebangkitan, kan? Boleh juga kebangkitan, resurrection. Tapi ba'athan nabiyya di sini lebih maksud dia mengutus. Bi'asah. Bi'asah itu mengutus. Terjemahan yang bagi saya lebih sesuai lah untuk zaman moden ni. Tapi lah Syekh Abdul Samad Al-Bani ikut bahasa di zaman beliau. Kita modifikasi ikut bahasa yang sesuai dengan kita pada hari ini. Jadi kata-katanya, dan wajib kita i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu membangkitkan akan Nabi al-Ummiyah, yang ummi, al-Qurasyiyah, iaitu bangsa Quraisy. Jadi Nabi yang berbangsa Quraisy. Qurasyiyah. Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birisalatihi, dengan menyuruh Allah Ta'ala akan dia kepada segala makhluk, daripada Arab dan Ajam dan jin dan manusia. Jadi semuanya ila kafatil Arabil wal Ajami wal jinni wal insi. Tak kisah laki, perempuan, manusia ke, jin ke, Arab ke, bukan Arab ke, semuanya mendapat wahyu tersebut. Maksudnya semuanya semuanya berkewajipan untuk menaati wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanasakha bi syara'ihi jami'a syara'i illa ma qarrarahu minha. Yang bermaksud artinya, maka membinasakan oleh Allah Ta'ala dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan segala syariat anbiya. Jami'al syara'i illa ma qarrarahu minha. Yang dahulu-dahulu melainkan barang yang menetapkan ia akan dia daripadanya. Ini. Jadi apa? Iaitu fanasakha bi syara'ihi atau bi syara'ihi jami'a syara'i illa ma qarrarahu minha. Lalu disebut ini wa faddalahu ala sairil anbiya'i wa ja'alahu sayyidal bashar. Artinya, dan melebihkan Allah Ta'ala akan dia atas segala anbiya dan menjadikan ia akan dia penghulu segala manusia. Jadi ini dia. Maksud dia Allah Ta'ala akan dia usus segala anbiya dan menjadikan ia akan dia penghulu segala manusia. Faddalahu ala sairil anbiya. Wa muni'a kamalul imani bi syahadati tauhid. Wa qawlu la ilaha illallah ma lam taqtarin biha syahadatul rasul wa huwa qawlu Muhammadin Rasulullah. Yang bermaksud, dan ditegahkan akan kesempurnaan iman dengan syahadat tauhid, iaitu mengucap la ilaha illallah apabila tiada diserta dengan dia syahadat rasul, iaitu mengucap Muhammadur Rasulullah, yakni tiada diterima akan iman seseorang yang hendak masuk
dalam agama Islam melainkan dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nak menerangkan bahawa keimanan, kamalul iman, kalau kita sebut iman, ni kita kena faham. Di dalam ahli sunnati wal jamaah, al-iman huwa at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu membenarkan dengan hati. Itu kita kena tahu. Iman ini adalah membenarkan dengan hati. Dalam arti seseorang yang dalam hati dia, walaupun dia tidak melafazkannya, menurut pendapat yang kuat di dalam ahli sunnati wal jamaah, okay, apabila dia beriman, dia percaya akan Allah SWT, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia percaya bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, tapi tidak ia lafazkan, menurut pendapat yang kuat di dalam ahli sunnah wal jamaah, maka itu adalah iman. Ada walaupun sebutir iman, ada iman lah. Bila ada iman dalam hatinya, maka dia mungkin iman dia panggil iman akhirat, tapi kafir di dunia kerana dia tidak menzahirkan keislamannya, misalnya tidak melafazkannya, maka dia iman di akhirat, dia kafir di dunia. Bila dia kafir di dunia, kita tak tahulah dia beriman ke tidak. Maka bila dia meninggal, kita layan dia seperti orang bukan Islam, ditanamkan di kuburan bukan Islam, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak disolati. Ini kita kena faham. Akan tapi di sisi Allah SWT, di akhirat kelak, hanya Allah SWT yang tahu hatinya. Allah SWT mungkin masukkan di dalam syurga, mungkin seksakan di api neraka kerana meninggalkan beberapa syariat. Tapi dia ada iman. Bila dia ada iman, Allah keluarkan dia daripada api neraka setelah itu dan masukkan di dalam syurga. Atau Allah SWT nak ampunkan, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak kita untuk menentukannya. Allah SWT berhak melakukan apa yang ia kehendaki. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Akan tetapi kamalul iman, kalau kamalul iman, dia kena disertai dengan qaulu la ilaha illallah, iaitu mengucapkan syahadah tiada Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah kepada sekalian makhluk. Okey. Lalu diteruskan oleh muallif rahimahullah, wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara anhu min umuri dunya wal akhirah. Dan melazimkan Allah Ta'ala akan segala makhluk. Jadi Allah Ta'ala melazimkan, mewajibkan kepada sekalian makhluk, iaitu tasdiqahu, untuk membenarkan akan dia, fi jami'i ma akhbara anhu, iaitu membenarkan akan Nabi Muhammad SAW pada segala barang yang mengkhabarkan ia akan dia, bahawa sekalian itu daripada Allah Ta'ala, sama ada ia daripada pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat. Tak kisah daripada pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. As-sam'iyat. As-sam'iyat. Lalu as-sam'iyat artinya perkara-perkara yang datang melalui wahyu. Ini adalah perkara yang datang melalui wahyu. Jadi datang dari wahyu, kita iman. Wa annahu la yaqbalu imana abdin hatta yu'minu bima akhbara anhu ba'dal mauti wa awwaluhu su'alu munkarin wa nakirin wa huma syakhsani mahibani hailani yuqidani al-abda fi qabrihi sawiyan dha ruhin wa jasadin fayas'alanihi anit tauhidi wa risalati wa yakulani man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka wa huma fattanal qabri wa su'aluhuma awwalu fitnatin tu'radu ba'dal mauti. Dan bahawasanya tiada menerima Allah Ta'ala akan iman seorang hamba itu hingga percaya ia dengan barang yang mengkhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dia daripada Allah Ta'ala, iaitu segala khabar yang kemudian daripada mati, dan permulaan yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ia daripada mati itu, iaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Ni pertanyaan mungkar dan nakir, iaitu dua orang malaikat yang sangat hebat keduanya itu lagi menakuti, yang mendudukkan ia akan mayat yang di dalam kuburnya akan duduk, yang betul dalam keadaan mempunyai roh dan jasad. Maka bertanya keduanya akan mayat itu,
atas keesaan Allah Ta'ala dan atas risalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan berkata keduanya bagi mayat itu dengan katanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ini akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Ustaz, kita korek balik tengok, tak ada benda pun, kata roh dan jasad. Itu khawarikul adah. Yang Allah jadikan. Kita tak nampak. Itu Allah nak jadikan seperti itu. Dia dalam roh dan jasadnya merasakan perkara tersebut. Tapi kita di dunia ini tak nampak. Ini contoh dia. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Maka menjawab mayat yang dapat bahagia itu dengan katanya. Jadi kalau mayat tersebut itu mendapatkan sa'adah, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebenaran, maka dia akan jawab, iaitu Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun alaihi salatu wassalamu nabiyyi. Itu maksud dia. Artinya Allah Ta'ala Tuhanku dan Islam itu agamaku dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu iaitu nabiku. Okay. Maka malaikat Munkar dan Nakir dan soalan keduanya itu, iaitulah permulaan fitnah ujian di dalam kubur yang melintangi ia kemudian daripada mati, yang wajib kita i'tikadkan akan benarnya itu. Jadi malaikat Munkar Nakir dan soalan keduanya itu, iaitulah permulaan fitnah ujian di kubur yang melintangi ia kemudian daripada mati, yang wajib kita i'tikadkan akan benarnya itu. Wa an yu'mina bi adzabil qabri wa na'imihi wa annahu haqqun wa hikmatun wa adlun alal jismi war ruhi ala ma yasha Allah. Juga wajib kita beriman, percaya bi adzabil qabri, dengan siksa kubur, wa na'imihi, bagi orang yang berbuat maksiat, dan nikmatnya bagi orang yang berbuat taat, dan wajib kita i'tikadkan bahawasanya siksa dan nikmat itu benar. Jadi benar-benar ada siksaan kubur, nikmat kubur itu benar ada. Dan iaitu hikmah Allah Ta'ala dan adilnya atas jisim dan ruh. Bagaimana Allah SWT jadikan jisim dan ruh. Ini adalah benar-benar ada atas keadaan yang dikehendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi kita kena iman dengan itu kerana dia dikhabarkan melalui nusus-nusus syar'iyah yang sampai kepada kita. Maka dalam bab ini kita iman, sami'na wa ata'na, nu'min, khalas. Wa ayyu'mina bil mizani dhil kaffataini wal lisani wa sifatuhu fil 'izami annahu mithlu tabaqatis samawati wal ard tuzanu fihi al a'malu bil qudratillahi ta'ala wa san'u wa sanju yawma idzin mathaqiludz dzarri wal khardali tahqiqan li tamamil adli wa tutrahu fihi sahaiful hasanati fi suratin hasanatin wa fi kaffati nuri fayathqulu biha al-mizanu ala qadri darajatiha indallahi ta'ala bi fadlillah wa tudrahu sahaifu sayiati fi suratin qabihatin fi kaffati zulmati fayakhiffa biha al-mizanu bi adlillahi ta'ala. Yang bermaksud, artinya, dan wajib kita percaya dengan mizan, iaitu dacing, yakni neraca pada hari kiamat, iaitu mempunyai 2 daun dan 1 lidah. 2 daun dan 1 lidah. Dan sifat mizan itu pada besarnya bahawasanya seperti 7 petala langit dan 7 petala bumi ditimbang di dalamnya itu akan segala amalan hamba dengan kudrat Allah Ta'ala. Dan bungkalnya pada ketika itu beberapa mithqal sekadar zarah, yakni seberat semut yang kecil dan seperti biji sawi, kerana benar-benar menyempurnakan adil Allah Ta'ala. Ini. Dan ditaruh di dalam mizan itu, pada sebelah kanannya akan segala suratan amal yang kebajikan seperti rupa yang baik yang bercahaya. Jadi kalau yang baik, dia ada dekat dacing belah kanan lah. Maka ketika itu jadi berat dengan dia neraca itu atas sekira-kira derajat amalnya itu pada Allah Ta'ala dengan anugerah Allah Ta'ala. Dan ditaruh akan segala suratan amal yang kejahatan seperti rupa yang sangat keji di dalam sebelah daunnya yang zulmah, yang gelap, yakni yang kelam. Maka ketika itu jadi ringan neraca itu
dengan dia dengan adil Allah Ta'ala. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi mizan ini termasuk perkara yang wajib untuk kita imani. Nah, wajib kita imani. Wa ayyumina bi anna sirata haqqun wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannama ahadu minas sayfi, ahadu lebih tajam minas sayfi wa adaqqu minas sya'rati. Lebih tipis daripada rambut. Tazillu alaihi aqdamul kafirina wal munafiqina bihukmillah fayahwi bihim ilan nari wa tasbutu alaihi aqdamul mu'minin bifadlillahi ta'ala fayusaquna ila daril qarar. Yang bermaksud, artinya, dan wajib kita percaya dengan bahawasanya adalah titian sirat itu benar, dan iaitu titian yang laju atas belakang neraka Jahannam, padahal ia lebih tajam, titian yang lanjut atas belakang neraka Jahannam. Jadi dia itu alamat ni Jahannam. Jadi mamdudun yang lanjut, yang terbeber, terbentang atas matan Jahannam, di atas api neraka Jahannam. Padahal ia lebih tajam daripada mata pedang dan lebih halus ia daripada rambut. Tergelincir dari atasnya segala kaki orang yang kafir. Orang kafir lalu situ jatuh. Dan segala kaki orang munafik. Orang munafik pun jalan-jalan jatuh. Ada yang dah nak sampai jatuh. Ujian dia, ya Allah, berat, sakit, susah. Bila dah sampai jatuh. Kan? Ini disebut orang yang kafir dan segala kaki orang yang munafik dengan hukum adil Allah Ta'ala. Ini semua dengan hukum adalah adil Allah SWT. Maka jatuhlah mereka itu ke dalam neraka Jahannam. Mereka pun jatuh dalam neraka Jahannam. Dan tetap atasnya. Jadi tetap atasnya. Itu segala orang kaki orang yang mukmin dengan anugerah Allah Ta'ala. Maka dihalau akan segala mereka itu ke dalam syurga. Iaitu negeri yang kekal. Jadi mereka ini akan, iaitu fayusaquna ila daril qarar. Mereka ni semua akan maksud dia ke dalam negeri syurga, iaitu kekal. Wa ayyumina bil haudi al mawrudi. Iaitu termasuk yang perlu untuk kita imani. Maksud dia lebih kurang macam itulah. Yang perlu untuk kita imani dan wajib ayyumina bil haudi al mawrudi. Haudin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yashrabu minhul mu'minuna qabla dukhulihim jannata ba'da jawazihim sirata man shariba minhu syarbatan la yathma'u ba'daha abadan araduhu masiratu syahrin wa ma'uhu ashaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali hauluhu abariqu adaduha ka'adadin nujumis sama' fihi mizabani yusabbani fihi minal kautsari. Yang bermaksud, dan wajib kita percaya dengan al-haudul mawrud. Al-haud mawrud iaitu telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminum daripadanya oleh segala orang mukmin dahulu, daripada masuk mereka itu ke dalam syurga, dan kemudian daripada melalui mereka itu akan titian siratul mustaqim. Barang siapa meminum daripadanya satu teguk, nescaya tiada dahaga kemudiannya selama-lamanya. Lebarnya itu sekira-kira perjalanan sebulan, dan air itu terlebih putih daripada air susu dan terlebih manis daripada madu. Dikelilingnya itu banyak kendi-kendi. Bilangannya itu seperti bilangan bintang di langit. Bintang di langit, di dalamnya itu dua pancuran yang tertuang keduanya itu ke dalamnya daripada telaga Kautsar. Masya-Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa ayyuhmina bil hisabi wa tafawutil khalqi fihi ila munaqiqashin fil hisabi wa ila musamahin fihi wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisabin wa huwa al muqarrabuna fayas'alullahu man syaa'a minal anbiya'i an tablighi risalati wa man syaa'a minal kuffari an takdzibil mursalina wa yas'alul mubtadi'ata anis sunnati wa yas'alul muslimina anil a'mali. Yang bermaksud, dan wajib kita percaya dengan hisab, yakni dikira-kirakan akan segala amal makhluk di dalam akhirat, baiknya dan jahatnya, dan bersalah-salahan segala makhluk itu di dalam hisabnya.
kepada sangat diberati hisabnya itu, dan setengah kepada mudah hisabnya, dan setengah manusia kepada dimasukkan ke dalam syurga dengan tiada hisab, iaitu orang yang muqarrabin. Maka ditanya oleh Allah Ta'ala akan seorang yang dikhendakinya itu, dan ditanyai daripada anbiya, daripada menyampaikan akan risalah mereka itu, dan ditanyai orang kafir daripada mendustakan akan segala rasul-rasul Allah, dan ditanyai orang yang mubtadi'ah, ahli bid'ah atau ajaran sesat daripada i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, akan ditanyai orang yang muslim daripada segala amalnya. Jadi dia akan tanya, macam mana ni, apa ni semua. Kita kena hisap. Jadi manusia ni akan dihisap, tuan-tuan dan puan-puan. Wajib kita ini menjaga akidah kita, menjaga iman kita, menjaga kepercayaan kita, menjaga hati kita daripada perkara-perkara bid'ah. Ini dia, tuan-tuan, ahli bid'ah. Okey. Wa ayyu'mina bi ikhrajil muwahhidina minan nari ba'dal intiqami hatta la yabqa fi jahannama muwahhidun bi fadlillahi ta'ala. Itu, dan wajib kita percaya bahawasanya dikeluarkan akan orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, yakni orang yang mukmin yang berbuat maksiat daripada api neraka, tetapi kemudian daripada disiksa hingga tiada tinggal di dalam api neraka itu seorang yang mukmin yang mentauhidkan Allah Ta'ala, melainkan dikeluarkan daripadanya dengan anugerah Allah Ta'ala dan rahmatnya. Maksud dia apa? Dan wajib kita percaya sesungguhnya bahawasanya dikeluarkan akan orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala tadi, yakni orang yang mukmin yang berbuat maksiat daripada api neraka, tetapi kemudian daripada disiksa hingga tiada tinggal di dalam api neraka itu seorang yang mukmin yang mentauhidkan Allah Ta'ala, melainkan dikeluarkan daripadanya dengan anugerah Allah Ta'ala dan rahmatnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini wa ayyu'mina bi syafa'atil anbiya. Jadi termasuk yang wajib untuk kita imani adalah syafaat bagi para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi para anbiya, juga ulama, juga syuhada, dan juga sairil mu'minin. Jadi adalah tidak benar kalau orang kata syafaat itu hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Selainnya tak ada syafaat. Atau hanya bagi anbiya. Selain anbiya tidak ada syafaat. Kerana Imam Ghazali telah sebut kat sini. Juga diikuti oleh ulama-ulama yang datang setelahnya. Dan disebutkan dalam banyak nusus dan hujah-hujah yang telah dibawakan oleh ulama. Jadi syafaat itu ada banyak. Syafaat itu macam pertolongan lah. Okey. Apa dia kata? Wa ayyu'mina bi syafa'atil anbiya'i alaihimus salatu wassalam, summal ulama'i, summa syuhada'i, summa sairil mu'minin ala hasabi jahihi wa manzilatihi minallahi azza wa jalla, wa man baqiya minal mu'minina wa lam yakun lahu syafi'un ukhrija bi fadlillahi ta'ala fala yakhludu fin nari mu'minun bal yukhraju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Yang bermaksud artinya, dan wajib kita percaya dengan syafaat anbiya alaihi wassalatu wassalam pada hari kiamat kemudian, maka syafaat ulama, kemudian maka syafaat syuhada, kemudian maka syafaat sekalian orang yang mukmin atas sekira-kira kemegahannya di sisi Allah Ta'ala dan sekira-kira derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Dan barang siapa tinggal di dalam api neraka daripada orang yang mukmin, padahal tiada ada baginya seorang yang memberi syafaat akan dia, nescaya mengeluarkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan anugerahnya. Maka tiada dikekalkan di dalam api neraka itu akan orang yang mukmin, tetapi dikeluarkan daripadanya akan seorang yang ada di dalam hatinya itu iman setimbang zarah. Jadi kalau ada iman setimbang zarah akan dikeluarkan. Yakni, jadi orang yang mukmin ini tidak akan kekal di dalam api neraka. Mukmin ini walau sebiji zarah. Itu difahamkan. Yakni jika ada iman di dalam hati seorang sekadar semut yang kecil dari sekalipun, nescaya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu daripada api neraka, dan tiada dikekalkan akan mereka itu di dalam api neraka jika ada mereka itu berbuat maksiat di dalam dunia sekalipun. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini wa ayya'taqida fadlas sahabati radhiyallahu anhum wa tartibahum
wa anna afdalan nasi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali ridwanullahi alaihim ajmain. Dan wajib kita iktikadkan akan kelebihan segala sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tertib kelebihan mereka itu. Kita wajib iktikad keagungan dan kelebihan sahabat tadi. Jadi para sahabat ini mereka lebih unggul daripada selain sahabat, dan mereka ada tertibnya. Dan wajib kita iktikadkan bahawasanya yang terlebih afdal daripada segala manusia kemudian daripada Nabi kita Muhammad SAW dan kemudian daripada segala anbiya itu, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian maka Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini tertibnya. Kemudian maka sahabat yang 6, iaitu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah dan Sayyidina Zubair bin Al-Awwam dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Sa'id bin Zaid dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kemudian mereka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi, iaitu sair sahabah radhiyallahu anhu, segala para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka disebut di sini ini adalah tartib dia. Jadi Nabi Muhammad SAW, para anbiya, lalu 4 khulafaur rasyidin, barulah 10 sahabat, iaitu 6 sahabat lebih yang telah 6 sahabat selain daripada 4 tadi yang dijanjikan syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah dah mengkabarkan bahawa mereka sahabat ini dijanjikan syurga. Tapi tengok tu tuan-tuan dan puan-puan hadirin wa hadirat abdullah. Walaupun 10 sahabat ni dah dijanjikan syurga, ada tak mereka justru meninggalkan kewajipan kerana dah jelas masuk syurga? Tidak. Mereka beribadah kepada Allah kerana benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, benar-benar telah tenggelam di dalam lautan tauhid, tenggelam di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ibadah kerana itulah cara mereka dapat merawat rindu mereka, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuhsina dhanna bi jami'i sahabati radhiyallahu anhum wa yusni alaihim kama athna Allah taala wa rasuluhu alaihim. Dan juga wajib kita, disebutkan di sini, dan wajib kita baikkan akan zon. Jadi kita tak boleh su'udzon, kita kena husnudzon. Maksud dia macam tu. Ayyuhsina dhanna, perbaikkan akan zon, sangkaan kita, yakni sangka dengan segala sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kita jangan nak lebih-lebih nak jarhu sahabat. Muawiyah tu sahabat, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dia adalah sahabat baginda SAW. Tiba-tiba kita nak jadi hero, nak caci maki dia, nak hero, nak buruk-burukkan dia, tak boleh. Radhiyallahu anhu. Dan jangan kita zon akan segala sahabat dengan yang jahat, kerana wajib kita intikadkan bahawasanya segala sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya adil lagi soleh, dan lagi wajib kita memuji atas mereka itu seperti memuji Allah Ta'ala dan Rasulnya atas mereka itu sekaliannya. Famani ataqada jami'at dhalika muqinan bihi kana min ahlil haqqi wa isabati sunnati wa faraqa rahatal dalalati wal bid'ati fanas'alullaha kamalal yakini lana wa likafatil muslimin innahu arhamur rahimin. Yang bermaksud, maka barang siapa mengiktikadkan akan sekalian yang demikian itu, padahal yakni ia dengan dia maka adalah ia daripada ahli haq, golongan yang benar, dan ia berpegang dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah, dan bercerai ia daripada kaum yang sesat dan kaum yang bid'ah, yakni lepaslah ia daripada iktikad yang sesat lagi bid'ah dan masuklah ia di dalam perhimpunan ahli sunnah wal jamaah, maka kami pohonkan Allah Ta'ala akan kesempurnaan, yakin dan kukuh agama dan tetap iman di dalam pengajian kita
pada pagi hari ini, iaitu kita sudah jadi ditutup oleh Al-Imam Imam Ghazali dan dinukil oleh Syekh Abdul Samad Falimbani bahawa dia minta kepada Allah SWT untuk berikan keyakinan yang sempurna kepada kita dan kepada seluruh umat Islam, iaitu menjauhi daripada perkara yang dalal dan bid'ah, dan juga wa kana min ahlil haqqi wa isabati sunnah, supaya orang yang itikad ini adalah orang-orang yang berada pada jalan sunnah, pada jalan yang benar, dan jauh daripada bid'ah. InsyaAllah ana aktafi bihadzal qadar. Saya selesaikan pengajian ini setakat ini. InsyaAllah setelah ini kita akan pada pertemuan yang akan datang akan membahas tentang fasal menyatakan jalan memasukkan kepada petunjuk di dalam i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.